rasa agak Ya, saya agak tersentuh apabila Saudara Gulam menyatakan saat kita kalah, UMNO Barisan Nasional tidak mampu untuk memenangi pilihan raya tahun 2018. Saat kekalahan itu, saat mereka sudah menumpukan usaha untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib waktu itu. Dan beliau kehilangan teman-teman dan rakan-rakan. Saya tersentuh hati kerana memang saya juga mengetahui kalangan mereka yang mendapat macam-macam hal buat. Komimah politik yang begitu tinggi. Ada yang jadi multi-billion dollars man pun ada. Jutawan. Tapi bila saat-saat genting begitu, mereka hilang, lesap entah ke mana. Malahan di mana ada gula ada semua lah. Di mana ada gula ada semua. Apa yang disebutkan oleh Saudara Gulam. Tetapi hari ini, apabila berlaku suasana begitu, ada pihak pula konon-konon nak jadi champion yang nak menangguk, saya katakan, menangguk di air keruh. Ini saya minta pandangan Tuan Lan. Datuk Razlan saudara hadir selama berapa jam mesyuarat ni, sebab mereka menyalahkan sekarang presiden. Memanglah saya panggil dia sebagai sukses politik bukan untuk membela bos dia, tapi menyatakan yang benar. Bukan nak membudi ataupun mengampu, tidak. Datuk sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO yang Datuk hadir dalam mesyuarat selama 3.5 jam tu, Datuk harus menjelaskan pada warga kita kerana mereka menuduh macam-macam pada Presiden UMNO. Sebab semalam tu saya dah cakap, Datuk Saudara Gulam pun ada menulis orang lain yang makan nangka, orang lain yang kena getah dan sebagainya. Minta Datuk Razlan bagi pandangan. Saya ingat masa kita kalah tempoh hari, lepas tu kita berperang bersama dengan kita, tampailah ada seorang bekas ketua penerangan, Anwar Musa, boleh membokarkan apa yang dimesyuaratkan dalam MKT itu keluar. Tu saya ingat perkara-perkara itu yang persepsi negatif tu dah habis. Habis. Saya ingat lagi masa ketika itu diorang menuduh Datuk Zaid bangun MT, lepas tu keluar cerita-cerita yang dibuat oleh musuh-musuh politik yang nak menunjukkan Datuk Zaid hilang kawalan something like that. Itu dulu. Ya. Saya ingat perkara itu semua dah lepas. Rupanya ada lagi. Ada lagi. Tapi dalam mesyuarat Majlis Tinggi tak ada yang baru ni. Sebenarnya apa yang diorang cerita semua tu adalah tipu belaka. Bila saya duduk di dalam Majlis Kerja Tertinggi itu, saya tak nampak perkara-perkara yang kita buat tu yang seperti mana yang dituduhkan, umpamakan kita ini detektor ke, kita mengawal Majlis Kerja Tertinggi itu seperti mana kita nak kawal seorang tak. Sepanjang mana yang saya bersama dengan Majlis Tinggi itu, saya tengok Datuk Zaid adalah seorang pemimpin yang cukup terbuka. Dia memberi ruang kepada semua orang bercakap dan memberi ruang juga kepada semua orang berkomen. Yalah, 3.5 jam. Selalunya dia akan bagi. Jadi pada ketika itu, yang hari itu ramai bercakap lah. Saya tidak boleh cerita pasal isi kandungan yang mesyuarat itu sebab saya dah angkat sumpah. Tetapi apa yang saya boleh share, mood mesyuarat itu adalah mood yang cukup baik, cukup harmoni dan cukup tersentuh hati. Sebab kita merasai bahawasanya pemimpin kita yang kita nak melihat beliau di rumah, tetapi masih lagi kita tidak dapat melihat beliau bersama dengan keluarga di rumah. Jadi apa yang saya nak rungkaikan di sini, apabila kita berparti ini, tidak salah untuk kita meminta sesuatu perkara untuk pemimpin kita atau bekas pemimpin kita. Dan tidak salah juga untuk kita merayu kepada mana-mana pihak dan juga kepada mana badan-badan yang boleh mengambil tindakan untuk menerima rayuan kita, memujuk rayuan kita untuk kita keluarkan Datuk Seri Najib. Ini adalah perkara yang kita rayu. Dan ini saya nak tanya, saya nak bercakap dengan orang-orang politik, orang-orang yang bermusuh di luar lah. Jangan nak mislead kita punya rakyat ni. Kononnya pengampunan ni macam buat untuk sistem monak je. Tak. Setiap negara yang merdeka, yang punya perlembagaan, mereka semuanya ada kuasa mereka masing-masing. Termasuklah US, bila jadi presiden juga ada kuasa untuk mengampunkan atau membebaskan mana-mana banduan apabila mereka nak buat demikian. Termasuklah UK, termasuklah Philippines dan banyak lagi, Thailand dan semua ini negara-negara yang boleh menggunakan kuasa sebagai ketua kerajaan untuk melepaskan individu-individu yang mereka fikirkan untuk dilepaskan. Mungkin ada jasanya, dia punya justifikasinya, tentang pengorbanannya kepada rakyat, patriotiknya dia, kelakuan baiknya. Ini semua adalah perkara-perkara yang biasa di negara-negara luar juga, dan termasuklah Malaysia sebenarnya, untuk mengampunkan siapa-siapa pesalah yang sedang menjalani hukuman penjara. Jadi ini bukan perkara yang orang cakap apa yang abnormal. It's a normal procedure. Jadi sebagai manusia dan sebagai orang rakyat Malaysia yang mempunyai hak
sebagai rakyat Malaysia, Datuk Seri Najib juga dan keluarganya juga berpeluang untuk merayu untuk dibebaskan oleh Majlis Pengampunan. Bagi pandangan saya itu adalah bukanlah perkara yang ni, dan kita juga sebagai parti dan juga sebagai parti yang ini adalah dokongan kita semasa kita Perhimpunan Agung UMNO tempoh hari, dan kita memang kita berhajat untuk melihat Datuk Seri Najib kembali bersama dengan keluarganya, dan kita tidak akan pernah menutup orang cakap ruang-ruang atau pintu-pintu untuk kita merayu sehabis baik dan kita nak memujuk ke apa ke. Ini adalah kita punya tugasan untuk melihat Datuk Seri Najib boleh pulang bersama keluarganya secepat yang mungkin. Okey Datuk, saya agak menarik juga sebab saya nampak Saudara Musharil Nazrin ni, Saudara Musharil ni pelayar kita, dia kata Datuk Seri Zahid terpaksa telan. Dia kena tahan, kena naik turun mahkamah sebab tak nak bubarkan UMNO. Tapi dalam diam-diam dia kata korang pula hentam Zahid. Apa jenis manusia korang ni? Ini kata Musharil. Dia kata lain tak ada, matlamatnya hikmah dalam keadaan sekarang ni apabila UMNO kita tewas dalam PRU yang ke-15 baru ini, maka terkeluarlah semua. Segala jagung, segala parasit apa semua dapat muncul dan kita dapat memilih yang mana beras, yang mana antah. Jadi saya nak bertanya dengan saudara Gulam sebab ada mengatakan mereka nak menangguk dari keruh ni bahawa kononnya ada usaha-usaha ketua-ketua bahagian. Sebab Datuk Saudara Gulam hadir mesyuarat semalam dalam perhimpunan antara 190 bahagian dengan Presiden. Amanat Presiden daripada ketua bahagian. Sebab kononnya ada gerakan nak menjatuhkan Presiden dan sebagainya. Boleh saudara terangkan? Yang ini tak payah bersumpah. Saudara boleh ceritakan apa yang berlaku. Saya tak nak tanya dengan Datuk Razlan sebab nanti kan tanya dengan dia. Bias sebab dia sebagai seorang politik. Tanya pada ketua bahagian sendiri. Tanya kepada ketua perangan UMNO wilayah sendiri. Apa sebenarnya yang berlaku dalam perhimpunan tertutup antara Presiden dengan ketua-ketua bahagian, sebab ada mengatakan kononnya bakal berlaku gelombang lah dan sebagainya. Silakan saudara Gulam. Terus terang saya kata, selepas kita menerima perkabaran daripada lembaga pengampunan isu ataupun tentang hukuman yang dikurangkan kepada bosku Datuk Seri Najib, so sebenarnya itu dah mula dalam keadaan yang kita sama-sama sugul, kecewa. Majoriti dalam grup ketua-ketua bahagian ramailah yang menyatakan ketidakpuashatian tentang apa yang berlaku. Sebab apa yang kita mohon dan apa yang kita kehendaki tidak apa yang kita dapat. Dan ada juga desakan mengatakan supaya kita UMNO membuat satu tindakan yang di luar batas, hostile. Contohnya adalah suruh pull the plug. Tapi saya selalu berkata pada kawan-kawan, bila kita membuat keputusan dalam emosi yang marah, itu bukan satu keputusan yang baik. So saya memikirkan inilah sebenarnya karakter Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia selalu berfikiran dalam keadaan yang relax untuk dia membuat satu keputusan, dan kebetulan keesokan harinya keluarlah satu panggilan untuk memanggil semua ahli Majlis Kerja Tertinggi dan membatalkan satu perkara yang lebih penting, tetapi disebabkan Datuk Seri Najib, dia lebih lagi penting daripada apa yang lebih penting, iaitu kolokium Kongres dibatalkan. Bayangkanlah, begitu penting dan begitu signifikannya isu yang Datuk Seri Najib yang kita perjuangkan. So apa yang berlaku dalam Majlis Kerja Tertinggi itu Datuk Razlan mungkin lebih tahu, tetapi apa yang saya dengar dan perkabarannya, dia lebih memberi satu sokongan moral kepada Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden untuk terus berjuang demi bosku ataupun Datuk Seri Najib. Dan pada semalam bila dipanggil, saya rasa hampir 145-150 orang ketua-ketua bahagian bersama dengan kepimpinan wanita, pemuda dan puteri di peringkat nasional, kita boleh nampak satu benda yang kebersamaan perasaan bersama dengan Presiden. The words that Presiden ataupun Datuk Seri Najib throw dalam keadaan yang begitu sebab. Ya, maybe orang kata ni mungkinlah lakonan. Ada seorang hamba Allah ni, saya tak nak sebut nama, mantan ketua perangan, Datuk Seri Zahid konon menangislah. But it's something that you tak ada dalam, you jangan cerita.
Ya. Orang yang ada dalam tu tahu macam mana keadaan dia yang begitu sugul, sober. Dia cerita rentetan macam mana dia perjuangkan daripada zaman dia bersama dengan Datuk Seri Najib menjadi susu politik, masa Datuk Seri Najib Menteri Belia dan Sukan tahun 1987 sampai setahun. Imagine Datuk Seri Zahid boleh panggil anak-anak Datuk Seri Najib, Yana, Nazif, Jaja semua ni supaya memohon maaf kerana sampai satu tahap dia dah tak boleh nak perjuangkan dan apa yang perlu kita laksanakan. So this is something yang kita tengok kejujuran, dan saya nampak ketua-ketua bahagian yang ada dalam tu terus memberi sokongan moral kepada Datuk Seri Zahid supaya terus memperjuangkan nasib bosku. Dan bila kita tengok ada lagi ruang di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang mana yang di-Pertuan Agong ada absolute power untuk memberi pengampunan penuh. So ini sebenarnya semua ruang-ruang yang boleh kita cuba usahakan. Dan kita usahakan. Dan at the same time kita tengok apa yang perlu kita buat sekarang ini bukan lebih kepada daripada segi kedaulatan undang-undang, daripada segi perundangan, tapi lebih kepada minta mercy kepada Kebawah Duli yang di-Pertuan Agong. So now kita ada Sultan ataupun Agung yang baru iaitu Sultan Ibrahim. So kita akan minta mercy, dan mercy ni adalah atas sole discretion ataupun budi bicara yang di-Pertuan Agong. So insya-Allah kita akan ikhtiar usaha, dan saya rasa usaha ni bukanlah usaha yang terhenti apabila hukuman ataupun keputusan lembaga pengampunan yang lepas, tapi masih ada lagi ruang-ruang. Dan saya boleh bagi jaminan alhamdulillah pada habis majlis yang Datuk Seri Zahid panggil ketua-ketua bahagian, saya nampak pada awalnya saya tengok bila dia datang dengan body language dia agak macam tak berapa seronok lah, sugur. Tapi bila dia nampak yang ketua-ketua bahagian ni bersolidariti bersama dengan beliau, so akhirnya bila dia turun daripada pentas dan dia meninggalkan majlis, dia dalam keadaan yang lebih bersemangat tenang, dan dia nampak all the sinergi ataupun environment dalam tu nampaknya bersama dengan beliau untuk memperjuangkan dengan bosku. This is the real something yang berlaku. Dan orang yang bercakap di luar Dewan yang tak tahu menahu, yang dengar hearsay, saya rasa ni semua tak perlu kita nak ambil maklum, tak perlu kita nak layan, dan dia boleh ceritalah apa yang dia nak cerita, apa yang nak buat. Yang penting orang tahu apa yang sebenarnya berlaku dalam Dewan itu.